di antara dua mata, antara dua kening. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan sambung dengan tanda-tanda kemunculan Dajjal. Jadi pada banyak tanda kemunculan Dajjal, saya akan mulakan dengan hadis yang telah saya baca semalam secara ringkas. Tapi kita akan baca semula pada hari ini dengan keterangan yang lebih lanjut insya-Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Begitu juga dengan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan juga hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis sahih. Dan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, umranul Baitul Maqdis kharabu Yathrib, wa kharabu Yathrib khurujul malhamah, wa khurujul malhamah fathul Konstantiniyah, wa fathul Konstantiniyah khurujud Dajjal. Thumma daraba biyadi ala fakhizil ladzi haddatha aw man kibih. Thumma qala inna hadzal haqq, inna hadzal haqq kama annaka hahuna aw kama annaka qa'idun, ya'ni Muaz bin Jabal. Hadis ini adalah merupakan hadis daripada Muaz bin Jabal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muaz telah bersama Rasul dan telah meriwayatkan hadis ini. Bagaimana Rasul menggambarkan umranul Baitul Maqdis, kemakmuran di Baitul Maqdis itu, kemudian Rasulullah kata apa? Kharabul Yathrib, kemakmuran Baitul Maqdis itu akan berserta dengan runtuhnya Madinah. Runtuhnya Madinah akan binasa. Dan keruntuhan Yathrib, akan keluarlah pasukan pada satu pertempuran malhamah, akan berlakulah peperangan. Maknanya bila Yathrib tu runtuh binasa, maka akan berlakulah pertempuran, perperangan. Dan terbukalah kota Konstantinopel. Maka selepas daripada pertempuran ataupun malhamah itu, akan terbukalah, akan merdekalah kota Konstantinopel. Dan terbukanya kota Konstantinopel itu, Konstantinopel ni Istanbul, Istanbul sekarang, akan muncullah Dajjal. Dajjal akan keluar selepas daripada Konstantinopel ataupun kita kata Istanbul itu dibuka sekali pada kali kedua. Kemudian beliau pun menepukkan dengan tangan beliau ke paha orang yang beliau ajak berbicara ataupun ke pundaknya. Itulah selanjutnya beliau bersabda, Nabi bersabda, sesungguhnya ini adalah satu kepastian, inna hadzal haqq, ini satu yang pasti. Sebagaimana engkau berada di sebelah aku ini, engkau duduk di sini. Maknanya bagaimana engkau duduk di sini, engkau ada di sini, pasti begitulah perkara yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini adalah sebenarnya hadis yang kuat, hadis yang kuat, yang sahih, yang kuat, dan hadis ini menggambarkan tentang bagaimana proses sebelum Dajjal keluar. Sebelum Dajjal keluar akan berlaku beberapa perkara. Yang pertama sekali, kemakmuran Baitul Maqdis. Baitul Maqdis akan dibina, dimajukan, akan ditingkatkan, akan mendapat pembangunan. Kemudian akan berlakunya kerosakan, keruntuhan Yathrib, keruntuhan Madinah. Kharabu Yathrib itu akan berlaku kebinasaan, runtuhnya Madinah. Dan kemudian akan berlakunya, digambarkan Rasulullah, wa khurujal malhamah, akan keluarlah peperangan, pertempuran malhamah, berita-berita ataupun sesuatu yang bersifat pertempuran. Dan kemudian fathul Konstantiniyah, akan dibukalah, fathu ni dibebaskan, dibukalah Konstantiniyah. Dan kemudian apabila fathul Konstantiniyah itu khurujud Dajjal, maka selepas daripada dibukanya Konstantiniyah itu akan keluarlah Dajjal. Jadi dalam hadis ini ada 5 perkara, 5 perkara. Yang pertama sekali, kemakmuran Baitul Maqdis, ataupun kita kata Baitul Maqdis menjadi makmur. Yang kedua, runtuhnya Madinah. Yang ketiga ialah berlakunya peperangan malhamah. Yang keempat ialah Konstantinopel akan dibuka semula.
merdeka semula, dan kelima ialah munculnya Dajjal. Saya baca satu lagi hadis. Selepas itu hadis yang pendek, bainal malhamah wa fathil Madinah. Di antara peperangan malhamah itu wa fathil Madinah, dan pembukaan Konstantinopel, yang dimasukkan tadi, bandar Konstantinopel itu fatah tadi, situ sinin, iaitu sejauh 6 tahun. Ini Rasulullah sebut jarak tempoh masanya 6 tahun. Wa yakhrujul masihud dajjal fi sabi'ah, dan keluarnya Dajjal pada tahun ke-7. Pada tahun ke-7. Ini maknanya Rasul gambarkan kita secara number, kualitatif. Maknanya kita lihat Rasulullah SAW bukan hanya setakat dia menceritakan proses berlaku tadi tu, step by step, tapi Rasul menyebut tahun. Tahun, 6 tahun, kemudian yang ke-7. Dan dari hadis yang satu lagi, dari Muaz bin Jabal, yang tadi daripada Abdullah bin Sur, dia daripada hadis sahih juga, Imam Daud, juga dirawatkan oleh Abu Daud daripada Ibnu Majah dan sebagainya. Yang ketiga, hadis ketiga, saya nak gabungkan 3 hadis ni, ialah al-malhama al-uzma, al-malhamatul uzma wa fathul Konstantiniyah wa khurujud Dajjal fi 7 ashhur. Dari dalam hadis ini pula Rasul gambarkan kepada kita peperangan yang besar, al-malhama al-uzma, berlaku peperangan besar, peperangan yang besar, dan pembukaan ataupun pembebasan atau bebasnya Konstantinopel ataupun Istanbul itu, dan khuruj Dajjal fi 7 ashhur, berlaku terjadi dalam masa 7 bulan. Jadi daripada hadis ni kita melihat, yang pertama sekali saya nak tengok tentang apa maksud yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali ialah berkenaan dengan kemakmuran Baitul Maqdis. Kemakmuran Baitul Maqdis. Jadi kita lihat apakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemakmuran Baitul Maqdis ini. Jadi kita lihat kalau pada hari ini kita dengar macam-macam perkara yang berlaku di Baitul Maqdis, sehingga kita kata bagaimana Palestin ni teruk kena Baitul Maqdis dalam keadaan yang susah dan sebagainya. Jadi itu dari sudut konteks orang Islam, dari konteks orang Islam. Tapi dari sudut hakikat Baitul Maqdis sekarang ini, sebenarnya dia sedang dibina, dan dia telah mula membina pembinaan Baitul Maqdis ini. Kalau kita lihat bukan Baitul Maqdis, sebenarnya sekitarnya lah, sekitarnya tu, pembinaannya itu dah lama berlaku dengan kerajaan Haram Israel ni telah merampas tanah, dia buat bangunan, dia merampas tanah, dia buat jalan, dia merampas tanah, dia buat dia punya pembangunan di Jerusalem, terutamanya di Jerusalem Timur sebelah Palestin, yang Palestin punya sepatutnya dari sudut undang-undang dia sendiri, kan. Jadi kita lihat dan perkara ini telah merebaklah sehingga pada tahun 2000, masuk tahun 2000, tahun 2001, mereka telah menjadikan perampasan ini sebagai undang-undang, maknanya dibenarkan. Contohnya pada tahun 2009, kerajaan Haram Israel telah merasmikan pembinaan kawasan di East Jerusalem. Di East Jerusalem ni, di kawasan yang sepatutnya tempat orang Palestin, dirampas, maka dia telah buat pembangunan perumahan, pembangunan bandar dan sebagainya. Dan pada masa itu dipersetujui oleh parlimen dia. Jadi kita lihat sebenarnya mereka telah pun bermula dari 1948, negara haram ditubuhkan, negara Haram Israel, dan kemudian lepas itu 1967 berlaku perang 6 hari, berkembang sampailah ke hari ini. Dan kita lihat pada awal lebih kurang tahun 2010, lebih kurang tahun itu, mereka telah pun mula mengambil rumah-rumah, tanah-tanah, kebun-kebun orang Palestin dengan menggunakan surat-surat palsu, title palsu yang dibenarkan oleh pihak kerajaan. Jadi kita lihat sekarang ini bagaimana Palestin sedang dalam keadaan dimakmurkan, maknanya dia telah dibangunkan. Kawasan yang dulunya padang pasir apa sebagainya dibangun. Kawasan yang dulunya kebun dibangun jadi bangunan. Jadi satu tempat yang kita kata pembangunan, kemakmuran. Jadi ini sedang berlaku sekarang. Dan kemudian runtuhnya Yathrib. Keruntuhan Yathrib, apa maksud keruntuhan Yathrib ini? Jadi para ulama kita
dia membincangkan bagaimana maksud keruntuhan Yathrib ini. Macam mana kita kata batu market di Jerusalem semua tengah bangun, sekarang ni Madinah lagi nampak membangun dengan hotel ni, dengan apa yang sebagainya. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat yang dimaksudkan dengan keruntuhan Yathrib ini ialah apabila berlakunya pemerintahan, tuan-tuan boleh tengok dalam Wikipedia ataupun expansion of Masjid Nabi, pembesaran Masjid Nabi, ataupun apabila kerajaan-kerajaan yang ada, contohnya kerajaan Saudi yang ada pada hari ini, atas alasan pembesaran masjid, maka dia telah meruntuhkan banyak benda. Dia telah meruntuhkan banyak benda, antaranya pada tahun 1803, 1804, 1803, 1804. Dia telah berjaya menawan Mekah dan Madinah daripada kerajaan Osmaniyah. Pada masa itu, dia berdapat tawan sekejap. Dan pada masa itu, dia telah banyak meruntuhkan bangunan-bangunan dan juga dia telah meruntuhkan, contoh termasuk juga tempat-tempat sejarah, tempat Rasulullah berehat, macam-macam lah. Kita nak sebut satu-satu panjang sangat. Jadi kita lihat banyak perkara yang dia telah lakukan, dia telah runtuhkan. Kemudian lepas itu, 1811, 1818 berlaku peperangan sekali lagi antara Saudi pada masa itu lawan dengan Osmaniyah. Saudi ini di backup oleh British, oleh Zionis. Jadi mereka lawan, mereka kalah pada masa itu. Dan kemudian mereka 1924, apabila Amirul Mukminin dipecat, maknanya Osmaniyah dah jatuh habis 1924. Dah tak ada Amirul Mukminin dah. Maka pada tahun 1925, mereka masuk ke dalam sana, ke dalam Saudi, mereka merampas. Dan masa itulah mereka telah merosakkan banyak benda-benda. Contohnya makam-makam, tempat-tempat sejarah. Dan juga termasuklah Al-Baqi', kubur Baqi'. Kubur Baqi' itu dia ratakan. Dia nak pindahkan sebenarnya. Dia nak pindahkan. Termasuklah juga tempat yang dia nak pindahkanlah kubur Rasul sendiri dia nak pindahkan. Atas alasan dia kata, ini mana boleh kubur ada kat masjid contohnya. Tetapi oleh kerana mendapat tentangan daripada masyarakat dunia Muslim, maka dia tak jadilah. Dia nak pindahkan juga kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat tempat-tempat sejarah, rumah-rumah dan sebagainya telah banyak diruntuhkan, dirosakkan. Kita lihat sekarang ini, malahan kita lihat bagaimana kalau contohnya di Mekah, kata yang paling besar kita nampak, contohnya kubur Khadijah, pun dia kacau. Rumah kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia jadikan library sekarang ni, bukan library pun, bangunan kosong gitu aja. Begitu juga rumah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, rumah bersama Khadijah, dijadikan tandas. Jadi banyak lagi lah kita lihat banyak perkara-perkara atas alasan bid'ah, atas alasan khurafat, maka mereka telah menghancurkan, merosakkan. Itu di Mekah, di Madinah pun sama juga. Jadi sebab itulah kita lihat pada tahun 2010 bertambah lagi, pada ketika zaman King Abdullah, zaman King Abdullah 2010. Kita tengok tahun 2010 lebih kurang di Palestin, tahun 2000-an, awal 2000, 2009, 2010 mereka dah mula melegalkan, mengesahkan perampasan rumah secara undang-undang. Maknanya dia buat undang-undang boleh rampas. Dan kita tengok pada masa yang sama, tahun yang sama kurang lebih berlaku di Mekah, di Madinah. Kita melihat atas alasan untuk membesarkan masjid-masjid dan sebagainya, mereka telah menggambarkan untuk nak membesarkannya dengan perjanjian-perjanjian untuk membina dipanggil luxury development, ke pembangunan-pembangunan yang mewah. Maknanya hotel-hotel, kondo, shopping center, spas, tempat-tempat komersial, tempat-tempat komersial. Ini di bawah King Abdullah. Jadi tanah suci yang sepatutnya dijadikan, diamanahkan untuk menjadi tempat ibadah, tempat untuk orang Islam itu menuju kepada Allah, bersatu, meningkatkan lagi penyatuannya, kasih sayangnya, mesyuarat, perbincangan saya supaya macam mana nak bantu umat Islam di tempat lain, yang teranyanya. Contohnya satu dunia Islam kumpul masa haji, bincang macam mana nak tolong Myanmar contohnya, macam mana nak tolong Palestin contohnya. Jadi sepatutnya satu tempat yang akan menjadi penyatuan umat, menjadi tempat umat yang berkumpul, ulama dan umarak berbincang, dan telah bertukar menjadi shopping center, telah bertukar menjadi commercial land, tempat untuk berbeli belah, berniaga, lalai dan sebagainya. Disebut juga luxury development. Jadi sinilah kita lihat bagaimana perjanjian-perjanjian dengan orang-orang luar bukan Islam, yang nampak Islam yang jaga, tapi dia punya investor dia telah masuk capitalist investment
capitalist investment banyak masuk. Kan, kurang lebih pada tahun 2010 dijangka USD 13 bilion untuk nak develop. Disebut develop, tapi sebenarnya nak meruntuhkan apa yang. Jadi para ulama menggambarkan, sebahagian yang mengkaji kata, so maksud keruntuhan Yathrib ini ialah apabila tanah haram yang sepatutnya itu menjadi tempat untuk membina Islam, kemakmuran Islam, penyatuan Islam, kan, menjadi suatu tempat yang kita kata ibadah yang sebenarnya, hakikat, tolong menolong dan sebagainya, telah bertukar menjadi commercial land, telah bertukar menjadi luxury development, pembangunan mewah, pembangunan mewah, yang mana ia sebenarnya adalah merupakan meruntuhkan hakikat bandar Yathrib, Madinah, dan juga hakikat Mekah yang merupakan tanah suci, tanah haram, tanah suci yang sepatutnya menjadi sumber kepada peningkatan mukmin seluruh dunia. Dan inilah digambarkan bahawa bila Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan runtuhnya Yathrib, runtuhnya Madinah sebagaimana yang sepatutnya Madinah yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pusat kebangkitan Islam, pusat pemerintahan Islam. Pusat yang membina manusia dalam dakwahnya, dalam tarbiyahnya, dalam jihadnya. Ini telah habis. Malahan sekarang ni kalau kita buat perjumpaan-perjumpaan di dalam masjid, bincang-bincang ramai-ramai, 5 orang, 10 orang bincang pun tak boleh, tak dibenarkan. Tak percaya tuan-tuan buatlah. 5 orang, 10 orang duduk dalam Masjid Madinah, Masjid Nabi tu, duduk buat macam circle itu, macam study circle, cuba bincang. Sehari ada orang datang. Tuan-tuan, inilah digambarkan kemakmuran di Baitul Maqdis dan keruntuhan di Yathrib. Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan. Dan selepas daripada itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang akan berlakunya malhamah, peperangan. Akan berlakunya peperangan. Jadi kalau kita tengok, cuba kita define sikit malhamah. Apa maksud malhamah? Ini dari sudut kajian. Dari sudut kajian. Dari sudut hadis kita akan baca kemudian. Bila kita bincang tentang Al-Mahdi semua, kita akan baca malhamah ni. Tapi dari sudut kajian, sebab kita nak bincang, kita nak cuba connectkan, nak cuba hubungkan antara keruntuhan Yathrib dengan pembangunan, kemakmuran di Baitul Maqdis. Kita nak cuba gabungkan dia. Banding keadaan yang berlaku pada Baitul Maqdis dan pada Madinah sekarang ini contohnya, maka sekarang juga kita melihat telah berlaku banyak pertembungan. Jadi Al-Malhamah Al-Kubra ni banyak orang mendefinisikannya. Tetapi daripada kajian-kajian yang dibuat oleh sebahagian daripada pengkaji yang menganalisa tentang pergerakan umat ini, maka mereka menyatakan dalam kajian-kajian antara tanda-tanda besar bila masa Malhamah ini bermula ialah apabila berlaku peristiwa 911 September 11 911 di mana World Trade Center telah jatuh, dilanggar oleh kononnya kapal terbang yang kononnya dibawa oleh orang-orang Islam yang dikatakan sebagai teroris, pengganas. Di sinilah kita lihat bagaimana pada tahun itulah 2001 telah diisytiharkan peperangan. Peperangan dengan mula-mula Al-Qaeda disebut, dan kemudian kita dengan orang Islam. Dan kita itu adalah satu peristiwa yang menyebabkan pengisytiharan perang kepada pengganas seluruh dunia. Tapi yang mereka maksudkan pengganas itu sebenarnya orang Islam yang mereka maksudkan. Begitu juga telah berlaku satu peristiwa pada tahun Disember 2010 sehinggalah sekarang. Tetapi secara resminya disebut 2010 sampai 2012. Iaitu peristiwa Arab Spring. Kalau kita masih ingat lagi Arab Spring yang mana bermula daripada Tunisia, Libya, Egypt, Yaman, Syria, Bahrain dan sebagainya. Yang menyebabkan daripada situlah berebaknya peperangan sehingga terjadi kebangkitan yang berada di Syria sekarang masih tak habis. Masih lagi ada perang walaupun kita tak dengar sangat. Dan begitu juga yang berlaku di Yaman sampai sekarang masih lagi. Jadi di sinilah kita lihat daripada dua peristiwa besar ini yang rentetannya membawa kepada peperangan, maka di antara para ulama yang mengkaji menyatakan bahawa ini adalah antara yang dimaksudkan dengan Al-Malhamah Al-Kubra ataupun peperangan yang akhirnya akan menjadi satu peperangan yang besar. Jadi sini kita lihat peristiwa ini berlaku juga sekitar tahun yang sama
lebih kurang kita sebut pemakmuran Baitul Maqdis. Maknanya Baitul Maqdis ataupun Jerusalem sekitar Baitul Maqdis itu sekarang ni telah pun dibangunkan penempatan-penempatan haram secara rasmi dengan mengikut undang-undang. Walaupun itu hakikatnya perampasan. Tetapi mereka telah menggunakan parlimen dan mereka telah menggunakan undang-undang negara Israel, haram Israel itu untuk merampas. Dan tujuan mereka merampas, mereka nak membina lebih banyak bangunan-bangunan, penempatan-penempatan Yahudi, penempatan haram Yahudi dan juga pembangunan-pembangunan yang lain. Jadi tahun-tahun itu bersama dengan tahun kita sebut tadi kemuncak kepada the biggest expansion ataupun the biggest development, luxury development, the biggest, kita kata pembangunan yang paling besar sekali, yang mewah, berbentuk mewah di zaman King Abdullah sebelum King Salman sekarang, bermula daripada 2010. Lebih kurang 13 bilion US dollar telah dilaburkan investment daripada luar, orang luar masuk. Dipanggil capitalist. Capitalist investment telah masuk di luar untuk nak membina hotel-hotel mewah, membina shopping center mewah. Kalau kita tengok di contohnya, kalau di Mekah tu dari Hilton tu, itu adalah merupakan rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu tanah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana tanah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tu, rumah dia tu, dia telah diwakafkan untuk masjid, bukan untuk hotel. Bukan untuk bisnes, diwakafkan untuk masjid. Jadi inilah antara dispute yang berlaku. Mereka telah rampas dan ambil, adalah ceritanya panjang, masuk mahkamah semua, tapi kalah lah. Of course kalah sebab dia merintah kan. Dia sebut sini, bagaimana pada tahun-tahun yang sama, kurang lebih tahun 2000 lebih, berlaku juga 2010 sebut tadi, berlaku juga keruntuhan Madinah. Dan runtuh Madinah bukan, Madinah tak ada apa, padang jarak padang tu kukuh. Tetapi dia masuk sini adalah keruntuhan bandar Madinah sebagaimana yang sepatutnya dia berlaku. Maknanya yang ada sekarang ni ialah hotel-hotel mewah, yang ada sini shopping center mewah, yang ada tempat orang lalai daripada sembahyang, lalai daripada sebagainya, yang digambarkan sebagai luxury development yang sebenarnya menguntungkan kapitalis. Menguntungkan kapitalis. Walaupun itu sebenarnya tanah haram, tanah yang disucikan, yang sepatutnya orang bukan Islam tak boleh masuk. Tetapi hari ini orang bukan Islam tak boleh masuk. Tetapi dia punya barang dia punya budaya dia punya semua ada dalam tu. Baik. Wallahu alam. Jadi pada masa itu jugalah kita lihat berlakunya pertembungan peperangan tadi yang bermula daripada 2001 akibat daripada berlakunya World Trade Center yang telah dikatakan diruntuhkan oleh orang Islam, sehinggalah kepada Arab Spring pada tahun 2011. Dan kemudian selepas itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaitkan menghubungkan pula selepas daripada malhamah itu akan berlaku pembukaan Konstantinopel, Istanbul. Jadi apa yang kita nak maksudkan dengan pembukaan kota Konstantinopel? Kita tengok yang pertama sekali pada tahun 1453 Masihi, 5 April 1453 Masihi, kita telah mendengar Sultan Muhammad Al-Fatih telah membuka kota Konstantinopel. Pada masa itu dia telah mengepung kota Konstantinopel selama 53 hari. Sebab dia menyahut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan orang yang boleh membebaskan kota Konstantinopel daripada musuh Islam tadi, salib pada masa itu, ialah tentera yang terbaik, pemimpin yang terbaik yang digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah mengumpulkan, dia mengikut apa yang telah disebut Rasul sallallahu alaihi wasallam tu, dia mengumpulkan, akhirnya dia telah berjaya mengambil kota Konstantinopel, membebaskan daripada Kristian salib pada masa itu pada tahun 1453. Bermula kepungannya pada 5 April dan pada 29 Mei 1453 telah berjaya dibuka. Itu adalah pembukaan kota Konstantinopel yang pertama. Dan kemudian apa maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam kota Konstantinopel dibuka lagi? Maknanya dibuka lagi. Jadi dimaksudkan sini ialah kalau kita tengok apa maksud tu kan, dia dah Islam dah. Jadi apabila berlaku peperangan dunia yang pertama dan apabila berlaku perjanjian Lausanne pada tahun 1922 bermula, 1923 dia buat satu perhimpunan, kemudian 1923 dia sign, dan kemudian 1924 dia implement. Apabila telah berlakunya perjanjian Lausanne ini, maka pada tahun 1923, 29 bulan 10 yang telah ditandatangan oleh Mustafa Kamal Atatürk
dan daripada tanda tangan tersebut menunjukkan bahawa kerajaan Osmaniyah telah habis, tak ada dah. Dan kemudian pada 1924 khalifah dipecat. Khalifah dipecat. Jadi maknanya kota Konstantinopel telah jatuh semula kepada kufar. Disebut sekular. Kita panggil sekular. Sekular ni maknanya memisahkan agama dengan kehidupan moden. Jadi digambarkan sebenarnya hakikatnya apabila jatuhnya Osmaniyah, maka pada ketika itu sebenarnya jatuhlah jadi digambarkan dengan kota Konstantinopel. Dan kemudian pada lepas daripada itu kita melihat ramai orang-orang Islam di Turki yang cuba nak membangunkan, sehinggalah kita melihat pada tahun 1950 seorang yang bernama Adnan Menderes yang telah menubuhkan sebuah parti namanya Demokrat Parti, pengasasnya 1946, dia telah menubuhkan satu parti. Dan kemudian pada tahun 1950 berlaku satu pilihan raya, dan pilihan raya itu dia telah berkempen masa pilihan raya itu. Apa kempen dia? Kempennya ialah dia akan tukar azan daripada bahasa Turki kepada bahasa Arab. Dia akan legalkan. Maksudnya sebelum tu daripada zaman Mustafa Kemal Atatürk azan dalam bahasa Turki, diharamkan bahasa Arab, tak dibenarkan. Jadi di kempen dia kata buat azan dalam bahasa Arab semula, patah balik. Maka Allah izin menang kempen dia tu. Itu je kempen dia, senang. Tapi orang Islam di situ dah muak dengan itu, agaknya dia menang. Dan dia sendiri sebenarnya, Adnan Menderes ini ialah seorang yang terkenal dengan kebaikan. Dia pun orang kaya, terkenal dengan kebaikan. Banyak harta, aset yang diwarisi. Dia telah jual dengan harga yang murah atau kepada shareholder supaya mereka semua ada aset, ada harta. Jadi orang memang terkenal dengan orang baik. Dan dia pun kempen pun nak bawa kepada sesuatu yang kebaikan. Dan salah satu ialah dia melegalkan supaya azan dilaungkan dalam bahasa Arab. Jadi Allah izin dia menang 1950, 1960 menjadi lebih kurang 10 tahun menjadi Perdana Menteri yang ke-9, Prime Minister yang ke-9 Turki. Tetapi akhirnya telah dirampas kuasa oleh tentera. Pada tahun 1960 itu dia digantung, dia dibunuh. Jadi kita lihat Turki sebenarnya ataupun Istanbul sebenarnya belum stabil. Akhirnya berlakulah pergerakan Erbakan sebagainya. Saya tak nak masuklah semua tu. Saya nak sebut yang sekarang ni. Sebab kita nak tengok yang sekarang. Maka sekarang ni Recep Tayyip Erdogan yang merupakan orang yang mewarisi perjuangan dia, mewarisi perjuangan para ulama tu. Di belakangnya dia ada dia punya kumpulan, dia punya jamaah Islam dia punya kita kata jamaah lah. Dan kita lihat dia telah mengasaskan, setelah parti Islam sebelum itu diharamkan, dia telah mengasaskan parti yang baru disebut Justice and Development Party, AK Party. AK Party, AK Party. Jadi di sini dilihat dia telah mengasaskan pada tahun 2001, nampak Dia mengasaskan parti itu tahun 2001. Sama dengan tarikh tahun di mana peristiwa 9/11 berlaku. Sama juga dengan tahun lebih kurang peristiwa besar yang berlaku di Palestin. Jadi kalau kita tengok tarikh ni dekat-dekat sama je. Macam mana perkembangan berlaku ni dekat-dekat sama. Dan kemudian kita melihat daripada 2001 dia mengasaskan parti dia tu, Justice and Development Party. Pada tahun 2002 dia menang. Setahun tak sampai, setahun lah kata, dia menang. Dan kemudian tahun 2003 dia telah dilantik menjadi Prime Minister. Telah dilantik jadi Prime Minister 2003, 2007 sampailah pada tahun 2014. Pada tahun 2014, 2011 parti dia menang. Sampailah 2011, kemudian pada tahun 2014 dia dah tak boleh bertanding ikut undang-undang sebagainya, tak lebih daripada 2 term, maka dia pun tukar kepada presiden. Pada 2014 dia tukar jadi presiden. Siapa Recep Tayyip Erdogan ni? Dia seorang yang soleh, yang baik, yang kita nampak walaupun politiknya tu orang kata macam sekular, dia bukan politik yang nak menegakkan Islam sebagainya, tetapi hakikatnya dia nak tegakkan Islam. Dan dia mempunyai Islamist political background.
Erbakan sebelum ini yang merupakan seorang yang Islamis, merupakan guru dia, tapi nampak macam bergaduh. Politik di Turki ni terlalu banyak tricky. Sebab apa? Dia punya tipu daya tu besar. Contoh, saya bagi satu contoh tuan-tuan. Di Turki ni, setelah kejatuhan Osmaniyah, mereka telah merangka macam-macam supaya Islam tak akan naik di Turki. Kerana mereka tahu hadis tentang Konstantinopel akan dibuka kali kedua. Maka mereka telah mengikat Turki ini kepada dua. Yang pertama, dari sudut eksekutif, power, iaitu parlimen. Satu lagi, tentera. Tentera dia letakkan bersama Israel. Tentera sekutunya Israel. Maksudnya tentera ni mesti dilatih oleh Israel. Mesti dilatih oleh Yahudi lah. Zionis. Kemudian parlimen, mesti sekular. Wajib sekular. Apabila parlimen nampak macam nak jadi Islam sikit je, tentera boleh ambil alih. Tentera boleh ambil alih. Ini antara penyusunan. Tak nak bagi orang Turki ni bangkit. Tak nak bagi Konstantinopel, Istanbul ni naik kali kedua. Mereka tahu hadis ni tuan-tuan. Dan sebab itulah mereka telah merancang. Sehingga kan, contohnya, kalau seorang yang nak jadi pegawai tinggi, pegawai ada pangkat, maka tak dibenarkan. Kalau dia tengok maknya, bapaknya, ada Islamik. Maknya pakai tudung, mungkin saudara-saudara pakai tudung, terus ditolak. General nak jadi general, tak ada seorang boleh pakai tudung. Semua mesti bina marak. Semua mesti tak semayang. Malahan sembayang diharamkan. Tak boleh sembayang. Dalam tentera tak boleh sembayang. Sehingga kan timbul fatwa oleh ulama-ulama di Turki, menggambarkan boleh sembahyang, kena sembahyang juga. Walaupun tak dibenarkan sembahyang, maka sembahyang macam mana? Tak boleh sembahyang yang biasa. Sebab sembahyang biasa, dia akan cek, dia tengok. Lutut ada kedut-kedut. Belakang lutut ada kedut-kedut. Kalau lutut ada kedut-kedut tu maknanya dia sembahyang. Jadi dia orang sembahyang menggunakan mata, kelipan mata. Sampai peringkat macam itu fatwa dia. Kenapa? Kerana keterlaluan sangat mereka menentang Islam, sekular di sana. Tetapi Allah izin, bila mereka telah belajar banyak benda, contohnya Adnan Menderes digantung, kan? Jadi benda serius. Akhirnya mereka buat pelan-pelan. Akhirnya Erdogan ini telah berjaya menang dan bawa satu pembaharuan kepada Turki. Allah izin, ekonominya bagus dan sebagainya. Dan sekarang kita melihat dia telah mula promotkan Islam. Sebelum ni tak sebut. Sekarang dah mula. Dia sekarang pun tak sebut. Nak promote Islam tak sebut. Tetapi apa yang cakap tu adalah Islam. Contohnya perjuangan Palestin. Membantu Baitul Maqdis. Dia sebut semua tu. Baitul Maqdis adalah tanggungjawab kita. Dia sebut. Walaupun dia tak sebut Islam, tapi dia sebut tentang perjuangan Islam. Baik, nak sebut kat sini, Recep Tayyip Erdogan ini, dia telah pun memimpin dan akhirnya dia telah berada memerintah tu, dan didapati dia tak boleh jadi presiden, dia tidak boleh jadi prime minister selama-lamanya. Dia punya takat sampai 2 penggal. Ataupun saya rasa 2 penggal. Jadi lepas tu tak boleh. Yang penggal yang ketiga tu dia menjadi presiden. Pertama kali dia jadi presiden dan dia telah mengubah banyak undang-undang, akta-akta yang ada. Sehingga sekarang ini dari sudut kuasa, dia mempunyai kuasa ke atas parlimen dan dia mempunyai kuasa ke atas tentera. Tentera di bawah dia. Dia dah buat macam-macam lah strategik dia. Kalau nak bincang strategi ni panjang lah. Nak sebut kat sini. Saya nak sebut sini, apa signifikan Erdogan ini? Maka ulama-ulama mengkaji, melihat menengok apa yang berlaku sekarang. Dia melihat bahawa dia menuju ke arah Islam. Menuju ke arah Islam. Walaupun orang kata dia ni sekular juga apa sebagainya, dia tidak ada cakap pasal Islam, tapi dia bawa nilai-nilai Islam banyak. Isteri dia pakai tudung contohnya. Dia dah mula membenarkan pakaian bertudung di universiti, di pejabat-pejabat kerajaan, di dalam mahkamah. Benda-benda ni Islam dah mula boleh keluar sebagai suatu suara. Jadi kita lihat, di sinilah digambarkan kemungkinan inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Konstantinopel telah kembali kepada Islam kali kedua. Wallahu a'lam. Ini adalah pandangan. Jadi apabila digambarkan itu, maka bagaimana kita baca dalam hadis tadi, Rasul menggambarkan bebasnya Konstantinopel dengan berlakunya peperangan Malhamah, bainal Malhamah wa fathil Madinah, bainal Malhamah, di antara kota Konstantinopel dibebaskan dengan Malhamah
malhama peperangan itu Rasul katakan 7 tahun, 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Jadi kemudian tahun yang ke-7 Dajjal keluar. Tahun yang ke-7 Dajjal keluar. Dan hadis yang satu lagi pula menyatakan tadi Dajjal akan keluar terjadi dalam masa 7 bulan. Selepas ataupun terbebasnya Konstantinopel, Dajjal keluar dalam masa 7 bulan. Baik. Jadi ulama-ulama dia menggabungkan dua hadis ini. Dua-dua hadis sahih. Dua-dua hadis sahih. Jadi kita lihat dua-dua ni hadis sahih dan dua-dua ni dia ada kaitannya. Maka ulama-ulama menggambarkan di sini. Kita nak sebut sini kajian-kajian yang ada. Bagaimana menggambarkan kepada kita bahawa Dajjal malhama dengan Konstantinopel 6 tahun. Ini Rasulullah sebut. Rasulullah sebut. Bukan saya sebut, Rasulullah sebut. Kemudian daripada Konstantinopel bebas, sampai Dajjal keluar, lebih kurang 7 bulan. 7 bulan. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dua hadis sahih. Dua hadis sahih. Baik. Jadi macam mana kita nak cuba hubungkan? Saya nak cuba bawa kita berfikir. Ini cuma satu assumption. Satu assumption yang sekiranya benar berlaku, maka kita terlalu dekat dengan keluarnya Al-Masih Dajjal. Terlalu dekat. Baik, saya bagi contoh. Jadi yang pertama sekali kita cuba define apa maksud malhamah. Yang mana satu malhamah? Sebab malhamah ni ulama menggambarkan dia adalah peperangan. Banyak peperangan. Jadi peperangan mana yang paling dekat yang digambarkan hadis ini? Ini yang kita nak tengok dari sudut kajian. Maka ulama-ulama mengkaji berdasarkan apa yang kita lihat. Contohnya, kita melihat permulaan yang digambarkan, permulaan serangan ke atas umat Islam secara rasmi besar-besaran 2001. World Trade Center. Kemudian berlakunya kebangkitan 2011. 2011 iaitu kebangkitan Arab Spring. Dan sampai sekarang menyebabkan Syria masih berperang. Jadi apabila kita melihat akan hal ini saya tengok. Saya tengok sendiri. Tarikh ini saya tengok. Saya cuba tengok. Saya cuba gabungkan. Maka yang paling logik sekali ialah apabila kita melihat peperangan yang berkaitan dengan Konstantinopel. Jadi peperangan ada banyak. Tapi peperangan mana yang berkaitan dengan Konstantinopel ni? Yang ada kaitan dengan Turki. Bila ada kaitan dengan Turki, maknanya kemungkinan peperangan itulah yang Rasulullah masukkan 6 tahun tadi. Maka apabila saya melihat tarikh-tarikh atau tahun-tahun yang ada, maka kita melihat yang pertama sekali pada tahun 2016. Dua peristiwa besar berlaku. 2016. Ketika itu, Erdogan telah pun mengisytiharkan ataupun telah pun dilantik menjadi presiden. Dia dilantik jadi presiden pada tahun 2014. Jadi apabila dia dilantik jadi presiden, maka ketika itu kuasa dia besar. Kuasanya besar sebab dia boleh pegang parlimen dan dia boleh pegang tentera. Jadi ini merupakan ancaman kepada Israel, Amerika, Zionis dan sekutunya. Ini 2014. Maka berlakulah satu peristiwa yang sebagaimana yang kita tahu, iaitu kudeta yang cuba dilakukan oleh Zionis ke atas Erdogan pada tahun 2016. Jadi pada tahun 2016, bermula daripada 15 Julai 2016, berlaku satu kudeta yang digambarkan oleh Erdogan sebagai Gulen Movement daripada Amerika. Gulen ni adalah merupakan orang yang minat Islam juga, tetapi dia duduk bersama dengan Amerika, businessman. Maka telah berlaku satu kudeta besar-besaran di mana sasarannya adalah Presiden Erdogan yang nak dibunuh pada 15 dan 16 hari bulan Julai. 15 dan 16 hari bulan Julai tahun 2016. Ini satu peperangan. Satu peperangan besar. Ini bukan peperangan yang kecil sebab peperangan ini ada kaitan dengan Amerika, ada kaitan dengan Israel. Maksud itu Israel tertekan. Sebab Erdogan telah memulakan banyak polisi-polisi yang tidak menguntungkan Israel. Jadi dia jadi satu peperangan yang satu ancaman daripada Eropah pun sebagainya tak suka, daripada Israel pun tak suka, daripada US pun tak suka sebab Erdogan punya polisi-polisi itu membahayakan mereka lah, kepentingan Zionis. Jadi hasil daripada itu maka telah berlakulah satu kudeta yang cuba dibuat oleh tentera sebagaimana yang berlaku sebelum ini, dan Allah izin kudeta itu tidak berjaya. Malahan kudeta itu telah memperkuatkan lagi rakyat Turki bersama kerajaan.
pada masa itu. Jadi tuan-tuan boleh tengok kudeta tu 2016, tuan tengok bagaimana kudeta tu berlaku. Sampai kata tank, apa ni, kapal terbang, radio station, TV station semua dikawal. Tapi bagaimana dia boleh, Allah izin dia boleh bangkit balik. Menangis dia. Setelah dia menang, dia tidak dibunuh, diselamatkan, Allah izin, kemudian dia menangis. Dia mengucap kepada rakyat, dia kata sesungguhnya, dia kata apa yang berlaku inilah dengan izin Allah. Maksudnya kalau Allah tidak menolong, memang kita semua habis. Maksudnya Allah susun kita menang. Itu yang diucaplah. Jadi daripada itu, maka dia telah mengisytiharkan state of emergency. Setelah dia menang, maksudnya telah dapat mengambil alih balik kudeta tadi. Maka dia telah mengisytiharkan state of emergency daripada 21 Julai 2016 sehinggalah dia panjangkan sehingga 19 Julai 2018. Nampak? Baik, jadi kita tengok sini. Pada tahun 2016, maka berlakulah satu kudeta yang besar dan Erdogan menang. Bukan saja menang, dapat jadi presiden dengan kuasa penuh, sokongan sepenuhnya rakyat. Rakyat sepenuh sokong dia. Ini yang luar biasa. Ini tak pernah diterima oleh mana-mana orang. Dan bukan saja rakyat menyokong dia pada tahun 2016 itu, termasuk tentera. Tentera pun bersama dia. Ini yang luar biasa. Ini yang dikatakan satu peralihan kuasa yang luar biasa yang Allah beri kepada Erdogan dan juga kawan-kawan dia lah, pasukan dia. Dia bukan seorang-seorang. Baik, pada tahun yang sama, pada bulan Ogos, maksudnya kudeta berlaku bulan Julai. Pada bulan Ogos pula bulan 8, bulan 7, bulan 8. Pada bulan 8 berlakulah pertembungan di antara kerajaan Syria dengan Turki. Masa itu secara confrontation, dekat berdepan. Dan pada tahun 2016 itu, Turki telah berjaya mengalahkan Syria, di mana dia telah masuk ke dalam the northern part of Syria. Maknanya kawasan utara Syria itu telah dikuasai oleh Turki. Turki dah menang lah maknanya. Dan dia telah meletakkan tenteranya di northern part of Syria. Dan Syria pada masa itu disokong oleh Rusia. Disokong oleh China. Jadi walaupun Rusia ada, China ada, Turki dah boleh kuasai northern part of Syria pada masa itu. Maknanya kita lihat tarikh 2016 ini adalah merupakan satu tarikh yang besar berlaku. Dua peristiwa besar berlaku. Yang pertama ialah berkenaan dengan kudeta. Yang kedua berkenaan dengan Erdogan berjaya menguasai northern part of Syria pada masa itu, dan akhirnya kemudian dia berundur baliklah, dia bagi balik ke Syria. Yang sebut kat sini maknanya peristiwa peperangan, malhama yang digambarkan. Adakah ini tahun malhamanya? Maka sekiranya inilah tahun yang digambarkan sebagai tahun peperangan malhama tadi, maka 2016 kata Rasul tambah 6 tahun. 6 tahun 2022. 2022 akan berlaku, Turki akan menguasai sepenuhnya, dan kemudian lebih kurang 7 bulan atau setahun. Di tahun yang ke-7 akan keluar Dajjal. Ini digambarkan daripada peristiwa ini. Tapi pada masa yang sama, saya nak sebut dengan tuan-tuan sini, pada masa yang sama, sebenarnya Turki diikat. Turki diikat dengan perjanjian Lausanne. Kenapa saya cerita pasal Turki, tuan-tuan? Sebab Turki ini adalah intipati kepada keluarnya Dajjal dalam hadis ni. Jadi saya nak cuba bagi kita bayangan yang jelas situasi yang sekarang ini di Turki, di Istanbul. Bila kita faham yang ini, kita akan nampak di mana kedudukan hadis ini. Jadi kita lihat bagaimana daripada 1922, 1923 itu, maka Turki telah terikat dengan perjanjian Lausanne, the Treaty of Lausanne. Perjanjian damai, the Treaty of Peace, signed by Turkey. Ini dia punya nama dia. The Treaty of Peace, signed by Turkey, di tempat namanya Lausanne, di Lausanne. Jadi sinilah disebut Treaty of Lausanne. Jadi di sini telah ditanda tangan pada tahun 1923, dan tuan-tuan yang saya nak sebut kat sini, 29 bulan 10 tanda tangan tanda tangannya. Tak maaf, bukan 12 10 Dia ditanda tangan ni pada 29 bulan 10 Saya nak dapat katalah 29 betul 29 10 ni ditanda tangan ni. Maka 100 tahun. Ini kebiasaan perjanjian. 100 tahun maka perjanjian tu habis. Apa maksud perjanjian ni? Perjanjian ni disebut peace untuk menjamin keamanan dunia.
Maka sebenarnya dia nak memisahkan, sebab perjanjian inilah yang telah memisahkan Turki, Republik Turki sekarang dengan Osmania. Jadi, bilakah perjanjian ini akan habis? Maka perjanjian ini akan habis digambarkan pada 24 hari bulan Julai. Sebab perjanjian ini telah disain pada 24 Julai 1923, implemented 6 Ogos 1924, implemented kan. Dan dia akan habis 100 tahun, iaitu 24 Julai 2024. Baik. Maka 2024 Turki akan ada kuasa penuh. Kalau ikut perjanjian ni lah. Kalau ikut 100 tahun perjanjian. Ini tuan-tuan, ni penting. Turki akan bebas 100% daripada kongkongan-kongkongan negara-negara yang mengongkong dia dengan sebab perjanjian ni. Apa kongkongan? Contoh, Turki tidak boleh melaksanakan kerja-kerja penggalian pencarian minyak di Laut Hitam, di laut Marmara dan sebagainya. Yang merupakan laut yang penting di Eropah. Jadi kalau dulu Konstantinopel ni dipegang laut. Laut ni lah yang merupakan pintu masuk, pintu keluar semua kapal yang nak pergi ke Eropah. Dan di sinilah kita lihat di situ ada banyak minyak, ada banyak gas. Di Black Sea, Laut Hitam, contohnya di Marmara Sea dan sebagainya. Dan Turki, sekiranya perjanjian ini tamat 100 tahun, tahun 2024, Turki ada kuasa penuh ke atas laut. Perjalanan laut di sebelah selatan Eropah dikuasai sepenuhnya oleh Turki. Ini nombor satu. Nombor dua, sekiranya Turki bebas daripada ini, maka Turki ini dia adalah merupakan satu negara yang maju dan ke depan dalam industri ketenteraan. Industri ketenteraan, dia ada senjata di sendiri. Dia ada kereta tank di sendiri. Dia ada dia punya teknologi di sendiri. Dia tak bergantung dengan mereka. Tak bergantung dengan Rusia. Tak bergantung dengan mana-mana. Dia ada sendiri. Malahan tentera Turki dalam NATO. Tentera Turki dalam NATO ialah kedua terbesar selepas Amerika. Maknanya kuat. Tentera dia kuat. Dan dia bukan sahaja independen daripada sudut tentera dengan advance teknologi dia. Dia juga boleh mengeluarkan senjata dia sendiri yang boleh menakutkan negara-negara lain dari sudut kekuatan tentera. Dan pada masa itu sekiranya dia nak, dia boleh keluar daripada NATO. Dia tak perlukan NATO. Sebab dia dah menguasai. Dan dia tak perlukan EU, European Union. Dia boleh keluar. Kemudian apabila kita melihat dengan kekuatan ini dan dengan galian, dengan minyak, gas dan kuasa menguasai laut tadi, maka digambarkan oleh para pengkaji, dia akan menjadi lebih cepat. Kemajuan dia, pembangunan lebih cepat, industrialization dia lebih cepat daripada Jepun. Setelah jatuhnya Jepun dengan bom atom sebelum ni. Jepun kan naik cepat. Dia akan jadi lebih cepat lagi. Sehingga akan menyebabkan dia menjadi sebuah negara yang independen dan menjadi sebuah negara yang tak perlukan NATO, tak perlukan European Union. Ini yang ditakuti oleh Zionis. Dan kemudian sekiranya berlaku perang. Kenapa saya sebut sekiranya berlaku perang? Kerana dunia tidak akan bagi Turki bebas seperti ini. Dia tak akan bagi. Confirm dia tak akan bagi. Maknanya Amerika, Zionis, Rusia, semua tidak akan bagi Turki bebas macam gini. Maka sekiranya berlaku perang, katalah perang, sama ada perang tentera ataupun perang politik, diplomatik macam itu, Cold War ataupun war yang sebenar, maka pada ketika itu kita lihat Turki, dia boleh survive. Dia boleh survive. Kalaupun sekiranya dunia sanction dia, macam Iran kena sanction. Sanction ni apa? Kena boycott lah, kita kata. Kena boycott. Jadi, walaupun dia diboycott oleh Amerika, oleh Eropah sebagainya, dia tidak risau sebab dia boleh survive. Turki, kekuatan negara dia sekarang, dia boleh survive. Dia boleh hidup dengan baik tanpa perniagaan dengan mereka. Kan? Maknanya kalau mereka sanction, katalah Amerika sanction, tidak ada makanan boleh masuk, tidak ada pakaian boleh masuk, ataupun perkara-perkara keperluan asas survival kehidupan tak boleh masuk, maka Turki tidak akan kebuluran. Kekuatan dia, Turki tidak akan kebuluran. Tidak akan ada kesan pada. Ini kajian daripada analisa. Orang-orang yang menganalisa tentang kedudukan Turki, sekiranya mereka berjaya mendapat kebebasan daripada perjanjian Lausanne pada tahun 2024. Dan Turki sebenarnya kerana dia kata apa? Kerana the enemy needs Turki. Negara-negara lain termasuk Amerika
memerlukan Turki. Termasuk Israel memerlukan Turki. Turki tak memerlukan siapa-siapa. Tuan-tuan, suasana ni menakutkan kepada orang-orang Zionis. Ni nampak bagaimana Allah susun. Kekuatan Islam tu dah mula naik dah. Kalau Allah izin ni. Kan? Dan sebab itulah antara prinsip asas Turki daripada zaman Ataturk lagi ialah kedaulatan kerajaan dan kedaulatan ekonomi adalah maknanya kemerdekaan yang sebenar. Jadi mereka memang jaga kedaulatan negara, undang-undang dia, dan juga mereka menjaga tentang apa yang digambarkan sebagai dia punya ekonomi. Baik. Jadi dunia akan jadi takut sekiranya Turki menjadi besar, dan lebih penting lagi tuan-tuan, Erdogan pernah menyatakan bahawa dia akan menghidupkan semula, membantu semula negara-negara Osmania dulu yang telah terpisah. Semua negara orang Islam dia akan satukan semula. Ini yang paling ditakuti oleh Zionis. Ini kata-kata Erdogan tuan-tuan. Maknanya dia kata sekiranya kita telah mendapat semula laut kita telah mendapat semula darat kita, maknanya perjanjian Lausanne tidak berfungsi dah 100 tahun, dah lebih 100 tahun dah habis dah. Maka ketika itu dia kata aku akan satukan semula semua negara-negara orang Islam untuk membentuk semula kerajaan Osmania, ataupun kalau bukan Osmania pun kerajaan Islam yang baru. Inilah perkara yang paling ditakuti tuan-tuan. Maka apabila dia mengata begitu, maka sudah tentu dunia tidak akan benarkan untuk perjanjian Lausanne itu habis pada tahun 2024. Maka apakah yang akan berlaku? Apabila tarikh sampai, tiba-tiba dunia tak nak bagi. Apa berlaku tuan-tuan? Ini tahun 2024. Maka sekiranya Turki berkeras, Turki nak juga, dan kita tahu Erdogan, dan saya kenal saya ramai kawan orang Turki. Orang Turki ramai sama-sama kami dulu atas kapal sebagainya. Memang saya kenal. Memang dia orang ni jenis bukan jenis orang tunduk lah. Dia kalau dia kata nak, dia buat. Kan? Maka sekiranya dia berkeras, maka dia akan berhadapan dengan dunia. Turki akan berhadapan dengan seluruh dunia. Maka pada ketika itu, apa berlaku kepada negara-negara orang Islam? Negara-negara orang Islam kan pasti mempunyai pemimpin-pemimpin yang pengecut dan penakut. Tak mahu saya sebut. Pemimpin yang pengecut dan penakut, kecuali mereka yang berani. Sebab tu saya suka bila dengar contohnya TMJ Johor ni, dia ada darah tentera, dia ada komando, kekuatan komando. Saya harap dia jadi orang yang beranilah untuk bersama dengan Turki. Sebab apa tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala? Pada masa itu seluruh dunia akan mengelilingi dia, tak mau bagi. Ini kita jangkakan begitu. Dan Turki nak. Dia nak. Sebab ini hak dia. Dah 100 tahun. Apa lagi? Dah 100 tahun. Tetapi dia kata perjanjian tak spesifik 100 tahun. Ini orang akan cakap lah. Mahkamah Dunia akan cakap begitu. United Nations akan cakap begitu. Semua orang cakap begitu. Tapi Turki tak. Saya nak begini. Kami nak. Ini kami punya. Maka akan berlakulah pertembungan. Sama ada dalam bentuk hard war ataupun cold war. Cold war ni maknanya secara indirect. Macam mana Rusia dengan Amerika. Maka sekiranya berlaku perkara tersebut, maka Turki akan menjadi kuat dengan mendapat sokongan negara-negara orang Islam yang lemah. Negara orang Islam yang lemah. Malaysia tak kuat pun. Tapi kalau mendapat sokongan, jadi tuan-tuan, sebenarnya kekuatan ni ada banyak strategi. Ada banyak strategi yang boleh dibuat oleh Turki pada masa itu. Sebenarnya banyak strategi. Dan saya tak payah nak bincang di sini strategi itu kan, dan saya yakin mereka pun boleh fikir apa yang saya fikir ni kan, insya-Allah. Dan saya yakin mereka akan sekiranya boleh disatukan kan, 3-4 negara cukup. Tak macam 3 negara pun cukuplah kan. Turki kan, Malaysia kan, Pakistan contohnya, Qatar contohnya. Tu antara negara, mula dengan itu pun cukup dah. Itu pun dah akan membuat satu impak yang besar sekiranya kepimpinan negara-negara orang Islam tu berani. Sekiranya kepimpinan negara Islam tu tidak berani, dia masih dikuasai oleh jiwa-jiwa yang tidak ada perjuangan, maka pada ketika itu kan umat Islam akan bersatu. Umat Islam akan bersatu. Baik. Jadi soalan saya tadi, daripada apa yang kita faham tentang situasi yang ada sekarang ini, maka masa bilakah yang digambarkan
Masa bilakah yang digambarkan kemungkinan Konstantinopel itu bebas secara sepenuhnya? Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fathul Konstantinia. Konstantinopel atau Istanbul akan bebas. Kali kedua bebas. Masa bila bebas? Maka di sinilah kita tengok ada beberapa tahun yang saya nak sebut di sini. Sebab kita bukan nak tengok pasal politik Turki, kita nak tengok pasal Dajjal ni. Kita patah balik kepada tajuk. Nak tengok Dajjal. Politik itu saya nak cerita senario yang berlaku sekarang. Baik. Jadi Turki, contohnya di Turki sendiri, Erdogan dia mula mendapat kebebasan untuk memimpin Turki. Dia kontrol Turki sampai sekarang. Pada tahun 2018. Setelah state of emergency diangkat. Maknanya selepas daripada kudeta pada tahun 2016, maka dia buat state of emergency. Maknanya semua dia kontrol, dia kawal, dia reshuffle balik, dia buat balik semula. Dia rearrange semua, general dia, ketua polis dia, apa semua dia rearrange semua sekali. Mana pada tahun 2018 dia ada full control. Banyak pengaruh Islam ada full control dalam kepimpinan Turki. 2018. Maka 2018 Nabi gambarkan sekiranya itulah yang dimaksudkan dengan pembebasan Turki. Dia boleh buat apa dia nak. Maka 6 tahun 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Maka 2024 6 tahun. 2024 6 tahun adalah masa di mana perjanjian Lausanne sepatutnya habis. Sepatutnya habis. Maka apabila perjanjian Lausanne sepatutnya habis, Turki ada suara untuk meminta supaya dunia batalkan semua perjanjian itu dan dia berkuasa semula ke atas Laut Hitam, Laut Marmara yang ada di sekitarnya, dan dia berkuasa semula ke atas apa yang sumber-sumber yang boleh dapat dari situ. Dan sekiranya dia dapat sumber-sumber itu dengan penguasaan yang total, maka dia menguasai laut. Maka pada ketika itu dia mendapat kebebasan yang total, dan dalam masa 7 bulan, kurang lebih setahun, kali ikut Rasulullah ni tahun yang ke-7, keluarlah Dajjal. Saya tak nak cakap dia keluar tahun bila, macam mana. Saya cuma cakap senario tadi. Senario. Jadi mungkin tahun 2018. Mungkin juga tahun 2022, 2024 ni baru dapat kuasa penuh. Jadi 6 tahun ke sana ke depan pula lagi kan. Jadi kita tak tahu. Kita tak tahu. Ini cuma saya sebut sini daripada kajian yang kita buat ni, sekiranya yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW ni pembebasan penuh itu setelah dia pegang penuh kuasa dia, tapi sekarang ni pun belum penuh kuasa lagi. Masih lagi ada kita kata ikatan, tapi dia kontrol lah, dia presiden, dia kontrol. Dia dah mula buat semua dari 2018. Sekiranya itulah tarikhnya, maka 6 tahun selepas 2018, iaitu 2024. 2024 Allah izin pula sekiranya perjanjian itu lepas, maknanya dia dapat menghapuskan perjanjian Lausanne 2024, maka ketika itulah Turki akan membina semula empire Islam. Ini perancangan Erdogan. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok di Turki, tuan-tuan jumpa dengan orang kawan-kawan di Turki, cuba tanya dengan dia, 2024 jadi apa? Apa plan Turki? 2024 mereka akan hidupkan semula Osmania. Osmania bukan keluarga Osmania tu. Dia akan hidupkan semula kerajaan Islam. 2024 itu perancangan Erdogan. Dan dia akan bermula macam mana? Dia akan bermula dengan menyatukan, membantu dan menyatukan negara-negara orang Islam yang ada di seluruh dunia ni supaya buat satu jaringan baru, networking baru, grup baru. Dia panggil G apa, tak tahulah dia nak panggil G apa, tapi maknanya grup baru. Dan sekiranya itu berlaku, penyatuan umat pada ketika itu, wallahu alam, kemungkinan besar tak lama lepas itu, kalau ikut Nabi dalam masa setahun, Dajjal akan keluar. Ini hadis yang saya bacakan ini ialah hadis yang sahih, dan hadis yang pertama yang disebut oleh Syekh Ahmad bin Mubayyad. Dan saya nak bacakan satu lagi hadis, di mana dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan tentang, tak apa, hadis saya kita baca kemudian sikit. Baik, saya nak ceritakan ini dulu. Baik, jadi apabila kita melihat akan hal ini, maka sudah tentulah kita merasakan bahawa kedatangan Dajjal sudah terlalu dekat. Sebab persiapan-persiapan yang Allah siapkan untuk kebangkitan umat ni dah makin nampak. Sama ada umat itu akan didokong oleh Turki, bangsa Turki, kita tak tahu. Mungkin Erdogan akan dibunuh, mungkin nyawanya mungkin tak sampai 2022, 2024, tak tahu. Kita tak tahu. Ini semua perancangan Allah. Wa makaru wa makarullah. Allah yang sebenarnya perancang yang hebat. Kita tak tahu.
Mungkin dah cantik dah ni, tiba-tiba Allah SWT nak bangkitkan umat bukan dengan Turki, tapi dengan bersatunya umat-umat Islam di atas seorang pemimpin, seorang pemimpin yang akan memimpin semua, menyatukan semua. Tetapi maknanya apa? Saya nak sebut sini tuan-tuan, puan-puan. Daripada hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa umat Islam boleh bersatu dan boleh menang. Maknanya kalau tak ada Erdogan tak ada pun, jalan-jalan untuk menyatukan umat tu dah ada dah. Dah ada dah. Orang Turki dah ada dah kepimpinan politik. Turki politik ni terror. Terror politik Turki ni. Jadi orang Turki ni politik dia dah menguasai, dia dah boleh bermain kat situ. Kemudian orang-orang yang duit banyak, Qatar macam tu, dia dah ada duit dia dah. Kemudian orang-orang yang jenis lasak-lasak ni, Indonesia, Malaysia, lasak-lasak sikit dah. Lasak-lasak tak lasak sangatlah. Kan? Jadi Gurkha kita ni Gurkha boleh lah, Gurkha. Jadi sekiranya ada seorang pemimpin naik pada masa-masa yang akan datang, mindsetting orang Islam untuk bersatu dan menang dah ada. Sebab Turki dah menyiapkan platform dia. Dengan izin Allah, biiznillah, pembukaan Konstantinopel kali kedua yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ini sebenarnya mempersiapkan platform penyatuan. Minda umat Islam, kita boleh bersatu, kita menang, kita ada resources, kita ada kekuatan. Maka jangan takut kita boleh menang. Wallahu a'lam.